Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ونصلي ونسلم على رسول الأمين سيد المتقين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita yang berada pada pagi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah kerana dengan izinnya pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita bertemu di dalam rumah Allah dalam satu majlis ilmu. Kita berdoa kepada Allah agar perhimpunan kita pada pagi ini dikira sebagai satu amal ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala, dan kita akan menebus amalan salih ini di padang mahsyar pada hari kiamat kelak insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada 24 suara yang baginda sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita ketika mana kita akan menghadapi satu saat, iaitu saat kematian. Ada 24 suara. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 23 suara, minta maaf. Semalam bilang mungkin 2 pagi dia bangun. Ada 23 suara Nabi sebut yang akan mengiringi seseorang mayat itu. Yang suara ni hanya mayat dia yang akan dengar, orang lain tak dengar.
Ada orang duk tanya, Ustaz tak dengar pun. Kalau suara tu orang yang hidup dengar, tu imam, tu orang luluh. Suara yang bunyi ni, suara yang berkumandang ini, hanya si mati sahaja yang dengar. Ketika mana roh meninggalkan badan, ada 3 seruan daripada langit yang akan menyahut, yang akan menyerukan kepada si mati. Ketika mana mayat diletakkan di atas tempat untuk dimandikan, pada masa itu kata Rasulullah, ada 4 suara daripada langit, seruan daripada langit akan memekik untuk si mati. Ketika mana mayat diletakkan di dalam kain kafan untuk dikafankan mayat tersebut, ada 3 suara lagi yang akan menyahut, ada 3 suara lagi yang akan memekik daripada langit untuk si mati. Ketika mana mayat diletakkan di atas pengusung mayat, masa itu ada 3 suara yang akan menyahut lagi. Nabi kata, ketika mana mayat diletakkan di tempat untuk disalatkan, ada 3 seruan yang akan memekik. Dan ketika mana mayat diletakkan di tepi kubur, lubang kubur tadi letak tepi ni, sebelum dibuat turun ke dalam liang lahat, ada 3 suara. Dan ketika mana diletakkan dalam liang lahat, ada 3 seruan yang Nabi SAW kata akan didengari oleh mayat tersebut. Semua 23 suara. Sebab itu kalau 23 suara ni kita renung sejenak dalam pertemuan kita hari ini, tuan-tuan. Apa yang disebutkan oleh suara daripada langit ni, benda yang kita kejar, benda yang kita pernah ligan, benda yang pernah kita cari sewaktu kita hidup di dunia, akhir sekali kita akan tinggal. Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali kata betapa bodohnya manusia itu. Dia mencari satu benda yang dia nak tinggal, dia duk kejar satu benda yang dia nak tinggal, sedangkan bekalan untuk dia bawa bertemu dengan Allah, bekalan yang akan menjadi peneman sejati dia ketika mana dia terkaku di dalam liang lahat keseorangan, benda tu dia tak pernah cari waktu dia hidup di dunia. Duit yang ada atas dunia, dia kedekut nak mampus, bakhila wastaghna wattaqi hidung masin. Awak ini cengik tau begini ni. Saya tidur tak cukup kan, dia embuh gia 5 terus ni. Duit yang ada atas dunia, duit tu akan menjadi peneman kita. Dia boleh menjadi peneman kita sewaktu mana kita hidup dalam liang lahat. Tetapi duit itu tidak memberi manfaat kepada kita sewaktu kita hidup di atas dunia. Sewaktu kita duduk atas dunia, duit itu kita tak manfaatkan dengan sebaiknya. Kata Imam Ghazali, bodohnya kita. Bukan saya kata, Imam Ghazali sebut. Dia ada pula orang duk marah Imam Ghazali ni. Dia duk ingat Imam Ghazali ni token nasi kandang. Lah ni nak mengajak pun payah, tuan-tuan ni. Semua diorang tikai lah. Nak azan dekat telinga bayi tak boleh tikai. Tu semalam saya sebut di Masjid Sungai Ulak. Saya mengajak semalam di Masjid Sungai Ulak Kulim. Balik sampai rumah pukul 1. Pukul 4 pagi tadi bertolak keluar lah. Saya sebut, bila saya baca satu hadis, saya kata mutaakhir ini yang menjadi masalah kepada orang Islam akhir-akhir ini, dia tak percaya dan dia tidak rasa kagum kepada Al-Quran dan hadis. Sesuatu persoalan yang timbul mutaakhir ini, kita tak pernah cari jawapannya di dalam Al-Quran, kita tak pernah cari jawapannya dalam hadis. Sebaliknya orang Islam hari ini rasa bangga dan rasa kemah bila dia boleh pegang ensiklopedia daripada barat. Itu golongan yang pertama yang tak rajin kaji Al-Quran dan hadis. Mai golongan yang kedua, dia rajin terlebih pula dah. Ni pun masalah juga. Kaji, dia rajin kaji. Akhir sekali kemuncak daripada rajin dia tu, leh semua benda tak boleh buat. Yang nu bid'ah, yang ni bid'ah. Yang terbaru mereka kata azan di telinga bayi ketika mana bayi lahir, azan dan iqamatkan, mereka kata semua hadis tu adalah hadis palsu. Sebab tu saya sebut di Perlis itu. Ni cerita Perlis ni.
negeri yang paling banyak masalah dalam Malaysia. Negeri tak besar mana ada besar kota Guru Happy Cabai Melaka. Dia celaru lah tuan-tuan. Pasal 4 lebih ke belah longgar ramai sungguh. Darussunnah. Saya kata dalam kitab Fiqh Syafi'iyah ada 10 hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bagaimana Nabi pernah lakukan benda tu kepada 2 orang cucu dia, Hasan dan Husain. Ketika mana Hasan dan Husain dilahirkan oleh anak baginda, Nabi ambil, Nabi azan dan iqamatkan di telinga Hasan dan Husain. Mereka kata tak, tu hadis palsu. Ada orang hantar SMS kat saya panjang tu. Tak nak baca saya apa. Kita tak ada cari bini pun tak ada, tambah nak baca SMS. Saya balas balik, saya kata ikut suka hantar lah. Kalau anak kami beranak, kami nak azan dan qamat, kami ikut hadis. Anta kata hadis sahih tak ada. Lah ni anak nak habang kat anta. Kalau anak anta beranak nanti, jangan azan dan qamat, hadis sahih tak ada. Yang ada Nabi kata nyanyi lagu Lady Gaga. Pegang budak tu, wow wow wa a a begitu. Tu ada hadis sahih dia kata. Ni hak jenis rajin terlebih. Sebab tu tuan-tuan, kita nak tengok pagi ni 3 suara yang Nabi SAW sebut akan diseru daripada langit ketika mana roh meninggalkan jasad. Suara yang pertama dia berkata, hai anak keturunan Adam, hari ini engkau meninggal dunia ke ataupun dunia meninggalkan engkau? Ketika mana kita berada di ambang sakaratul maut. Sakaratul maut ni tuan-tuan, sakarah ni maksudnya mabuk. Ketika mana kita sedang bertarung dengan sakaratul maut, kata ulama, masa tu kita ni terumbang ambing, fikiran kita tidak menentu. Sakarah ni maksudnya mabuk. Hari itu pertimbangan kita sudah tidak siuman lagi. Masa tu tak ada dah. Sebab tu ulama kata ketika mana kamu melihat saudara kamu, sahabat kamu berada di ambang sakaratul maut, panggil orang-orang yang qari dalam bidang bacaan ni, yang fasih bacaan ni, mai baca Yasin dekat telinga dia. Makruh kita duk bicari orang hak tak cakap Quran baca, makruh. Sampai tahap ada ulama kata haram. Pasal apa? Mengganggu mayat masa tu, orang yang sedang duk bertarung dengan sakaratul maut tu. Duk bicari pula orang hak baca walam pakai mati lagu tu yang tu. Sebab tu hak yang jenis gagak ni, hak Lady Gaga ni, pi baca jauh sikit. Pi baca kat ruang tamu ke jauh sikit pada mayat. Hak jenis tu baca jauh sikit. Hak baca elok, baca tapi telinga dia. Masa tu kita tak mau gangguan daripada syaitan ada. Masa tu dia hilang pertimbangan. Kata ulama, masa itulah Allah Ta'ala akan tunjuk balik kepada kita apa benda yang pernah kita buat sewaktu kita hidup di dunia dulu. Sebab tu bila yang mati mata terbeliak, bila yang mati senyum dia tahu amalan soleh bukan kena nama ekor. Ada mereka kata kena nama ekor, senyum-senyum, kilat panah mati tu. Mati dalam keadaan senyum juga. Masa tu ketika mana kita berada di sakaratul maut, perpisahan di antara roh dan jasad, datangnya suara daripada langit. Dia kata, hai anak Adam, hari ini engkau meninggalkan dunia ataupun dunia meninggalkan engkau. Dua istilah yang berbeza. Ada orang yang masih nak kepada dunia, tapi dunia ni dah tak mau dekat dia dah. Ada orang yang tak mau dekat dunia dah, dia nak balik bertemu dengan Allah, tapi dunia masih memerlukan dia. Inilah orang yang saleh. Dia tak mau dah kepada dunia. Kalau Allah Ta'ala bagi pilihan, sama ada kamu nak kembali kepada Allah ataupun kamu masih diberikan peluang, dipanjangkan umur untuk hidup atas dunia, orang yang meninggalkan dunia akan memilih jalan untuk kembali kepada Allah.
para anbiya, para rasul, para salafus saleh, mereka ni meninggalkan dunia. Tetapi sayangnya kita hari ni, kita takut, kita yang duk main mengaji ni pun takut-takut tergolong dalam golongan dunia yang tinggalkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, surah tu kata, wahai anak keturunan Adam, sekarang ni engkau mengumpulkan dunia ataupun dunia mengumpulkan engkau. Suatu hang bagi boleh hidup atas dunia, hang kumpul dunia ataupun dunia kumpul hang. Ramai kita hari ini, kita dikumpulkan oleh dunia, bukan kita yang mengumpulkan dunia. Dunia yang mengumpulkan kita, bukan kita mengumpulkan dunia. Jaga tuan-tuan. Saya sebut dalam kuliah subuh ni, tuan-tuan balik fikir lagi. Tuan-tuan jangan duk fikir lah, tuan-tuan duk rasa berat lah, kukut tuan-tuan lu. Lah, relax dulu. Tuan-tuan balik lagi fikir. Jenis Imam Syafi'i, jenis buku Tawaman ni, minggu depan, bulan depan beli CD, balik fikir. Kita kumpulkan dunia ataupun dunia mengumpulkan kita. Yang ketiga, engkau membunuh dunia ataupun dunia membunuhkan engkau. Ini tiga seruan yang datangnya daripada langit ketika mana roh nak meninggalkan jasad. Bila diangkat mayat tu, diletakkan di tempat untuk dimandikan. Sebab tu saya minta, kita ada anak tuan-tuan. Tuan-tuan ada anak, kalau boleh ketika mana tuan-tuan nak bertemu dengan Allah nanti, ketika mana roh telah berpisah daripada jasad, saya minta anak kita ni, kita kena latih dah hari ni cara nak menguruskan jenazah. Bila anak yang menguruskan jenazah ibu dan ayah, anak ni akan buat dengan penuh perasaan kasih sayang. Berbeza dengan orang masjid buat, berbeza dengan orang surau buat. Lepas bukan ada kaitan apa. Tolak pi tolak mai. Kasar kadang-kadang. Tapi kalau anak yang memandikan si ayah, anak yang memandikan jenazah si ibu, anak ni akan mandi dengan penuh perasaan kasih dan sayang. Jadi imam masa semayang solat jenazah, yang jadi imam tu kalau boleh anak lagi clear tuan-tuan. Minta doa seorang anak, minta doa kepada Allah agar diampunkan dosa ibu aku ya Allah, agar diampunkan dosa ayah aku ya Allah. Permintaan doa daripada seorang anak ni cukup hebat. Orang masjid dia minta nak lepas beda RM20 ya. Ampunkanlah dosa dia ya Allah. Tak mau ampun pun lantah ya Allah. Tapi kalau anak tuan-tuan, nak buat apa anak ada 14 orang? Kalau mak dan ayah mati, tak ada seorang pun yang boleh uruskan jenazah ibu dan ayah. Buat apa? Kadang-kadang menyemang pandai bawah saya cukup terbakar. Oi, baluk rokok semang deras pada orang. Pak aku. Yang pak hang duk tekaku tu hang tak boleh tengok. Ya dia bawah pak aku. Boleh tahan kalau dia kata laki mak aku lagi jarang. Kalau dia kata pak aku tu boleh tahan kira. Kalau dia kata laki mak aku. Ni tuan-tuan, ketika mana diletakkan jasad yang kaku di tempat untuk dimandikan mayat, datang 3 seruan. Dia kata apa? Hai anak keturunan Adam, di mana badanmu yang kuat? Apa yang membuatkan engkau sekarang ini lemah? Mana badan kamu yang kuat sewaktu kamu hidup di dunia dulu? Kamu ni badan kamu kemah, hebat, sampai orang panggil kamu Tok Mat Pendekar. Mana dia? Tok Mat Pendekar hari ni pasal apa yang terkaku? Pasal apa yang jadi bodoh duduk sorang-sorang di situ sampai tak ada kekuatan nak gerak sikit pun? Orang mandi, air masuk dalam hidung, nak seh keluar air tu pun hang tak larat dah. Mana badan hang yang kuat? Adakah badan kamu yang kuat sewaktu kamu hidup di dunia dulu? Kamu gunakan badan kamu untuk rukaan sujadan, rokok dan sujud kepada Allah. Ataupun sebaliknya, kamu menggunakan tubuh badan kamu yang kuat sewaktu kamu hidup di dunia untuk mencari kemurkaan dan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Badan kita. Yang kedua, ini kena atas kepala saya.
Di mana ucapanmu yang fasih? Apa yang menyebabkan engkau diam? Itu saya tu. Dulu ni hang mengajak cerita mohong saja. Mana ada lidah hang dulu? Pasal apa hari ni kamu terdiam? Yang ketiga, di mana telingamu yang mendengar? Apa yang menyebabkan hari ini kamu pekak? Dan yang keempat, di mana para kekasihmu yang berseri-seri dan yang membuat engkau kesunyian? Mana isteri kamu? Mana anak-anak kamu? Yang masa kamu hidup dulu, mereka ni adalah peneman kamu ketika mana kamu berada dalam keadaan kesunyian. Di mana mereka hari ini? Cuba fikir balik tuan-tuan. Mana anak kita? Mana isteri kita? Mana? Masa hidup berjanji sehidup semati. Bila mati tinggal laki seorang-seorang. Bila mati tinggal isteri seorang-seorang. Gagahlah bini tu berkabung sikit 4 bulan lebih. Laki ni 3 hari kahwin lain. Saya pergi kuliah duha dekat belah Georgetown tu, tak muhabak dia mana. Hari Sabtu minggu lepas. Habis kuliah duha untuk muslimat ni. Orang perempuan ni dah kerja mengaji. Dia kajian sungguh mengaji. Saya pergi ganti seorang ustaz tu lepas buang. Mereka panggil saya bulan Ramadan tu, mereka tempah saya untuk pergi kuliah untuk mereka tu. Ada seorang ustaz tu mereka buang. Saya tanya apa siapa yang buang? Dia kata ustaz tu tengok kami semacam ya ustaz. Saya kata tu dia nak tengok apa macam. Dah tengok tak ada masalah, tapi dia tengok tu ustaz, dia nampak steam pelik Mereka buang ustaz tu. Saya pergi ganti. Saya pergi pun saya pakai reben, takut saya depan kata tengok steam. Bos sebab mata hitam. Awak ustaz bos sebab mata hitam. Saja tak nampak mata saya. Senang saya nak tengok kot mana, payah pula. Saya pergi mengajak hari tu ni 1.5 jam. Habis mengajak, lepas tahan saya 3 jam. 4 orang mai jumpa saya, duk mengadu masalah. Gaya saya nak bangkit, mai mengadu masalah. Gaya nak bangkit, mai mengadu masalah. Oh pening tuan-tuan. Buat macam kita tak ada masalah. Yang mai lelaki penagih dadah. Ada seorang cikgu ni umur 27 kat 28, cikgu perempuan lah, segak cikgu ni. Dia nak cerai. Saya kata awak yang cikgu nak cerai. Dah tak rasa tak seronok duduk dengan suami ai. Kami kahwin ni bukan atas dasar cinta. Itu atas dasar apa? Atas dasar mak dan ayah kami suruh. Ustaz tahu tak, kami kahwin 6 bulan dah ustaz, tak pernah tidur satu katil, tak pernah duduk satu bumbung. Dia duduk rumah dia, ai duduk rumah ai. Lepas tu dia kata macam tak ada suami ustaz, dia tak berjaya nak membimbing saya ustaz. Ni sekarang saya dalam proses nak cerai. Saya kata dah fikir habis ke nak cerai ni? Fikir habis dah ustaz, habis fikir dah, memang saya dah tekad saya nak cerai. Alhamdulillah lah, cerai tu carilah orang yang boleh bimbing. Itulah saya nampak ustaz lah yang boleh bimbing saya. Sudah. Terkejut beruk saya tuan-tuan. Beruk saya pun terkejut sekali. Saya macam nak lari balik tau. Kata orang perempuan lah, jangan duk main. Malam tu saya pergi mengajak dia Langkawi, terlupa bawa kitab. Duk atas beri. Hei. Baru ni dia telefon bila boleh main dah. Tobat tak mau biar dah. Biar akak terkahwin dulu baru saya pergi pula. Ni pun satu masalah. Mana kekasih kamu? Kata seorang, mana kekasih kamu yang pernah kamu duduk berseronok dengan mereka waktu kamu hidup di dunia dulu? Mana kawan-kawan kamu? Hari ini kenapa yang kamu duduk diam? Tak ada orang yang boleh datang menggembirakan hati kamu. Oh tuan-tuan, sakit jiwa dah dengar masa tu tuan-tuan. Oh dia meredak, dia masuk dalam dada. Ni benda yang kita tak jaga waktu kita hidup di dunia. Habis mandi, angkat pula mayat tu, diletakkan atas kain kapan. Tak atas kain kapan. Kain kapan yang putih. Ada dapat cerita seorang Tok Mat Temakau. Cerita murung lah. Tok Mat Temakau ni hidup ni atas dunia ni membujur lalu melintang patah.
Ibadat ni haram tak nak buat. Satu hari dia nak mati, Tok Imam pergi syarah lagi kat dia. Tok Imam ni pun duk taram lama dah, hidup atas dunia tak ada faedah langsung. Hang ni dia kata mat duk kerja jual temakau hang. Masjid hang tak nak pergi. Aku nak tanya hang, anak tangga masjid ada berapa? Uji tak ada hebat. Subhanallah hang ni lah. Ni kalau hang nak mati berapa minit lagi ni? Malaikat mai dalam kubur tanya, "Man rabbuka?" Hang nak jawab apa? Tak boleh jawab, hang mampu. Dia tiba hang mampu. Oh, dia mampu itu dia dengar pusing banyak kali. Mak tu kata mampu dengan aku tak tahu jawab. Tu imam kata dah lah soalan kubur tu bocor. Dia pun suruh anak dia beli kain kapan, pen satu, kain buku talqin tu. Dia ambil tambucu tu, dia tulis soalan kubur jawapan, soalan kubur jawapan, soalan kubur jawapan. Dia nak mohon malaikat. Dia panggil anak dia. Kalau abah mati, guna kain kapan ni untuk kafankan ayah. Tapi hang kena ingat, hampa pusing lipat kot mana pun, tambucu ni hampa kena bagi tak atas dada apa. Dia kata pasal apa abah? Senang, malaikat mai tanya, "Man rabbuka?" Pak pun buka, "Allahu Rabbi." Selamat boleh jawab dia kata. Oh, nak mohon malaikat. 4 tahun baru dia orang tua tu mati. Jadi orang tua lama ni dia payah mati. Oh, nyawa liat sungguh. Nyawa liat sungguh tuan-tuan. Dia kuih tua kuih merapu. Nyawa liat sungguh. Tu yang keluar statement macam-macam nak kawan dengan syaitan. Nyawa liat tu. Jenis payah mati ni. Mal waktu 4 tahun baru dia mati. Tang dia wasiat kat anak dia, kain kapan tu kafankan ayah. Dia pun ingat. Tapi tang soalan letak atas dada dia pun terlupa. Geng masjid pun lipat pi lipat mai balut pi balut mai, hak soalan tu lepas hujung kaki. Mampu hang tu. Pi tak dalam kubur duk sat malaikat mai. "Man rabbuka?" Dia pun buka, "Made in China." Kena gudam lalu. Hak jenama tu duk tang dada. Ni pun cerita ni cerita murung lah maklum. Jangan duk serius sangat maklum, relax ah. Dia buat dengar cerita murung pun jangan dengar hadis letih. Ketika mana dia letakkan mayat kita atas kain kafan, masa mana kita nak dikafankan, datang pula 3 seruan kata, "Hai anak Adam, keuntungan untukmu apabila engkau ditemani keredaan Allah, dan celakalah engkau apabila engkau diiringi kemurkaan Allah." Hari ini dalam perjalanan kamu nak menuju kepada Allah ni, kata surah tu, berbahagialah kamu kalau perjalanan kamu itu diiringi dengan keredaan Allah, rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Sebab tu rahmat dan keredaan Allah ni tuan-tuan, kita kena cari. Dia bukan main buta, kita kena cari. Rahmat, berkat, keredaan Allah ni kita kena cari. Dia bukan main sendiri. Duduk di rumah, duduk melengu macam kera, dia tak main tuan-tuan. Rahmat, keredaan ni kita kena belah jalan, kita kena tebas jalan, kita kena pencerahkan jalan. Jalan apa? Jalan nak mencari keredaan Allah. Macam mana ustaz jalan tu? Ni dia tempat yang kita duduk pada pagi ni. Ni kuliah subuh kita ni. Yang tuan-tuan mai ramai-ramai pagi ni. Sebab apa? Bukan tuan-tuan nak main dengar saya mengajar. Kenapa betul niat kita? Ada orang dia syok dengan ustaz tu. Dia kata ustaz tu syok, jom kita pergi pagi ni. Jangan. Tuan-tuan mai kerana nak dengar saya, habis tak ada apa. Tuan-tuan mai nak dengar saya cerita mohong, tak boleh apa tuan-tuan. Mai ni semata apa? Nak mencari mardatillah. Itu yang penting. Berbahagialah kamu, kata surah tu, wahai anak Adam, kalau perjalanan kamu nak menuju ke pusara kamu pada hari ini ditemani dengan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan celakalah kamu kalau perjalanan kamu pada hari ini ditemani oleh kemurkaan Allah. Yang kedua, hai anak keturunan Adam, untunglah kamu apabila tempat tinggal kamu itu syurga, dan celaka untukmu apabila tempat tinggal kamu neraka. Ni yang kita baca pagi ni.
Hang nak pergi mana ni? Kata suara tu. Itu terjemah cerakot dia. Ni hang ni nak pergi mana ni? Cu hang fikir asal. Dia bunyi kod dia selalu tu. Cu tu cuba. Cu hang fikir asal hari ni hang nak pergi mana? Adakah perjalanan kamu ni kamu nak menuju ke syurga Allah? Alhamdulillah, tempat yang paling terbaik, tempat pengakhiran, destinasi yang terakhir, yang paling cantik, yang paling terbaik adalah syurga Allah. Kalaulah destinasi terakhir kamu hari ini hang nak pergi berjalan menuju ke neraka Allah, celakalah kamu. Kerana apa? Neraka Allah itulah tempat yang paling hina, destinasi terakhir yang paling hina untuk kita tinggal adalah neraka Allah. Sebab tu saya sebut kepada tuan-tuan 2-3 bulan lepas. Saya sebut dah kepada tuan-tuan, tapi saya tahu tuan-tuan lupa. Saya sebut balik pagi ni. Orang yang tak kenal agama ni, Allah Ta'ala hina di dunia dan di akhirat kelak. Orang yang tak kenal agama, orang yang tak kenal halal dan haram, haram pun aku sebat, halal pun aku pedih. Orang ni dihina oleh Allah dalam dunia sampai ke akhirat. Dunia Allah Ta'ala kata mereka ni macam binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ni macam binatang, bahkan kadang-kadang teruk lagi mereka daripada binatang. Itu penghinaan di atas dunia. Penghinaan di akhirat kelak diletakkan dalam neraka. Neraka ni tempat yang paling hina, destinasi terakhir kita. Sebab tu saya hari ini gunakan istilah nak ajak orang buat benda baik ni. Saya bukan guna istilah marilah sama-sama kita buat amalan yang soleh. Tak boleh dah tuan-tuan. Orang hari ini hati dia keras. Kalau guna istilah jom kita buat benda baik, dia tak apa nak berjalan dah. Kalau saya pergi ceramah untuk anak-anak muda, saya tak guna istilah jom kita buat amal soleh. Istilah yang saya guna hari ini, jom kita paksakan diri kita buat amalan-amalan yang soleh. Kena paksa diri. Kena paksa. Benda ni kalau kita nak buat baik ni, kalau tak paksa dia tak jadi. Pasal halangan dia tu cukup banyak. Mehnah dalam perjuangan kita ni untuk melakukan ibadah kepada Allah ni, dia cukup banyak. Duri dan ranjau ni cukup banyak. Dia bukan dia boleh ajak elok-elok, kena paksa. Hari apa saya dengar dalam radio, Penang kalau radio Kedah itu ni, ada ustaz tu mengajak. Dia tergelak, dia mengajak, dia cerita menantu raja. Ada satu tempat ni, raja ni dia nak cari menantu. Bila nak cari menantu, ni pun cerita muhung juga. Dia nak cari menantu. Dia nak menantu dia ni perkasa. Bukan pertubuhan tu, kuat. Dia kata syarat nak menjadi menantu beta kena kuat. Ni ustaz tu cerita, saya nakal daripada dia. Satu hari dia buat pemilihan menantu. Pilih menantu. Siapa yang nak jadi menantu dia ni lelaki ya? Dia ada puteri dia cukup cantik. Dia ada satu kolam boya. Siapa nak jadi menantu dia kena terjun masuk dalam kolam tu, berlawan pupak, boya tu mampus semua, dia selamat, tu menantu dia. Dan bukan takat menikah dengan anak dia, nak minta apa pun dia nak bagi. Dia cerita dah. Malah 30-40 orang terjun loop begitu. 40 orang peserta ni loop ke semua. Raja tu kata, tua lagi lah puteri aku ni. Duk tengah sembang dengan Perdana Menteri, duk sat dengar ketepuk jatuh. Tengok Pak Lebay Kepih Longak ni, dia berlawan dengan boya, dia kilas smackdown boya tu apa semua, lah dia boleh naik elok. Raja tu kata, ni lah menantu beta. Panggil dia mah. Kawan ni dengan lencun dengan Allah, duk huk-hak. Raja kata, wahai hamba, mintalah apa yang kamu nak minta, beta nak bagi. Dia kata, saya tak mau minta apa. Ni tawaran aku menikah dengan anak beta, anak hang pun aku tak mau. Dia kata, pelik kawan ni, tu hang nak minta apa? Dia kata, kalau tuanku nak tolong saya nak minta, tuanku suruh mereka cari siapa hak tolak saya terjun tadi ni. Dia terjun tu, bukan dia terjun ni, kena paksa. Dia kata, saya main ni bukan niat langsung nak main berlawan dengan boya, nak main tengok. Dia kata,
Duk jeluh 4 lebih mana tolak terjun. Dia kata berlawan juga. Tolong Ustaz pergi cari siapa hak tolak tadi ni. Apa dia tuan-tuan? Kita ni kalau suruh elok-elok, dia bukan nak buat. Dia kena paksa. Nak buat amal ibadat ni, dia bukan boleh duk ajak, dia kena paksa. Ni pagi ni nak main kuliah subuh. Oi, saya pun tuan-tuan kalau tak paksa kita tak sampai. Duk merekod elok tidur baru 2 jam. Tapi duk celek mata, duk lipok duk cerita nak main. Tuan-tuan pun kena paksa baru nak main. Ni tuan-tuan, bila kita paksa, pengorbanan yang kita lakukan akhirnya kemuncak daripada pengorbanan nikmat yang kita kecapi sekarang. Nikmat berada dalam majlis ilmu. Ni semua ni yang kita duk buat apalah ni dicatat oleh malaikat. Dicatat tuan-tuan. Pak Abu baca kitab. Lebih darui tengok ustaz. Syarif Dul Lena. Dia tulis semua ni kita duk buat apa. Bila kita buat satu pengorbanan tuan-tuan, apa akhir sekali yang kita dapat? Nikmat berada dalam majlis ilmu. Yang ketiga, surah tu kata apa yang ketiga? Hai anak keturunan Adam, engkau menempuh perjalanan yang jauh tanpa bekal. Engkau keluar dari rumahmu dan tidak akan kembali untuk selamanya, serta engkau akan menghuni rumah yang penuh dengan segala risiko yang menakutkan. Ketika mana kita dibawa keluar, ketika mana kita diletakkan dalam kain kafan tu tuan-tuan, surah tu kata apa? Hai anak keturunan Adam, kita ni anak cucu Adam. Hari ni hang nak keluar daripada rumah hang takkan balik-balik dah. Yang mana yang mati keluar daripada rumah, keluar langkah keluar tu, dia tak balik dah tuan-tuan. Bila keluar tak balik dah, surah tu tanya kita, apa bekal yang hang bawa bersama dengan hang untuk hang keluar daripada rumah hang akan menempuhi satu perjalanan yang cukup jauh. Jauh. Ni hang nak berjalan jauh, apa yang bekal kamu bawa? Contoh mudah, kita pergi Mekah buat haji. Ni, kemarin penerbangan terakhir apa kemarin? Kita duduk di Mekah pergi buat haji. Keluar tu tak lama mana, 40 hari, 50 hari balik. Kita nak pergi haji tu tuan-tuan, nak pergi Mekah ni, kita persiap bekalan kita ni lama mana? Siap bekal nak pergi ke sana ni, satu perjalanan yang jauh dan kita akan balik. Persiapan kita tu lama mana? Kursus haji lama mana? 3 tahun. Kursus haji bersiri, kursus haji intensif, kursus haji perdana, buat semua 3 tahun. Nak pergi berapa? 40 hari. Pergi beli kain ihram, balik duk lilit kain ihram pula, ikut ustaz ajak macam mana. Bau ni nak buka belah mana, duduk nak buka bau ni nak selepang pergi belah mana, duk belajar. Duk balut kain ihram tu, weh kena kemas, silat-silat gaya ni, duk buat balut macam balut kain pelekat. Tuan-tuan tawah dan 3 kali, kain tak tahu duk tak mana, tuan-tuan pergi dulu. Belajar ni kemas. Lama mana nak pergi? 40 hari. Tu mai belajar, beli pula buku ni. Beli pula buku, duk mengapai pula doa nak tawah, doa duduk oi. Duk apa tu talbiyah tu pun lama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Duk apa tu lama tuan-tuan. Ada seorang 4 lebih lagi tak apa, relax. Kan tak ada. Lepas kata tu labbaik labbaik lagu mana? Tak nak payah hang cuba baca enggak? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, kala jahat kala baik. Itu ada tak? Jenis bekal tak ada. Dia buat kala jahat, dia buat kala baik. Kita nak pergi 40 hari balik ya. Duit spare banyak mana? Cuba tuan-tuan bayang, tuan-tuan duduk dalam satu hotel 4 orang. Tanya, Tuan Haji bawa bekal banyak mana ni nak duduk 40 hari? Saya tak banyak 6,000 yang bawa. Allah banyaknya. Tuan Haji, saya 10,000. Banyak satu kampung ada kebajubah.
Kita ni merapu tuan-tuan, pi nak hantar orang pi Mekah, dia bawa keluar pula tu hak kotak tu, dia kerat tu dia tulis hang nak apa, Haramain. Haramain saya apa 54 XL tulis pula, penuh kawan tu. Tuan Haji berapa bawa? Saya bawa 12,000. Awak yang banyak, awak main 2 orang bini. Oh lagi banyak lah. Lepas kata hang ni duk kerja kalut, tanya orang hang banyak mana? Saya awak main 400 ya. Gaya tak tuan-tuan, duit ada 400 nak duduk 40 hari. Tu duduk di Mekah, tiket pi balik orang bagi dah, kita bayar dah. Ada duit tak ada duit, janji pasport dengan visa dah sudah. Hang tak ada duit pun hang boleh balik main Kodiang boleh sampai. Balik main Sungai Petani hang sampai. Ni nak pi duduk di satu tempat yang kita pi tak balik-balik dah. Cukup dah amalan kita tuan-tuan? Sembahyang kita cukup ke tidak? Amalan sunat kita cukup ataupun tidak? Cuba tanya tengok. Kita nak pi satu tempat yang seorang ni kata hang pi hang takkan balik dah. Tala pi tu tak patah balik dah. Jangan duk relax lagi. Itu saya gunakan istilah kita kena paksa diri buat ibadat. Kita tengok orang sembahyang sunat, kita relax. Berkata hang tak sembahyang sunat tu, tengok orang tua tu, dia tua nak mampu tak bahari dah. Macam kita tak mati. Ni kita tak ada tuan-tuan, dia tak ada. Sedangkan Allah Ta'ala sebut satu tawaran yang hebat bila kamu melakukan ibadah. Solat malam ni tak pernah, tahajud ni tak pernah tuan-tuan. Duk kerja bangkit tengah malam orang kencing. Cuba kita set dalam pemikiran kita, bangkit kencing tu Allah Ta'ala kejut suruh sembahyang 2 rakaat. Hampir kencing, ambil yang sembahyang Allahu Akbar 2 rakaat, betul tidur balik. Kena hak kencing manis tuan-tuan 4 kali bangkit. Baru ni saya pergi ceramah satu pondok. Pondok ni dia ada buat keluar ayak mah. Ayak mah, Iman Cafe buat ayak tu, dia keluar pondok tu, dia keluar satu telaga ayak mah. Mula daripada ingat ayak tu keruh, lepas tapis 12 kali tapis, mah tu duk ada lagi. Kemah pondok ni, pondok ayak mah. Dia bagi ayak tu kat saya. Dia kata, "Nah ustaz, saya hadiah ayak mah ni kat ustaz." Tok guru dia pun cerita lah, ustaz ni, dia kata ayak ni ustaz bila kita minum berikan kekuatan dalaman. Ada darah tinggi dia potong, oh kemah. Ada kencing manis, insya-Allah hilang. Saya kata kencing kawan hilang tak? Tu tak payah. Dia kata buh menyepak baru nak hilang tu. Ubat kencing manis ada, ubat kencing kawan dia kata kena buh menyepak tak? Kita duk tengok orang buat ibadat, kita boleh relax. Kita boleh relax. Orang duk buat tahajud, orang duk buat qiyamul lail, kita boleh relax tak mai? Orang mai kuliah subuh, kita boleh relax. Orang pi dengar kuliah maghrib, kita boleh relax. Tak rasakah bekal kita ni nipis? Tak rasakah kata bekal kita ni kurang? Tak rasakah kata bekal yang kita ada hari ni tak cukup lagi? Tak rasakah? Pergi sembahyang di Masjidil Haram tu, duk imam baca ni, mereka faham baca ni, duk teresak, duk teriak, dia relax. Tak teriak. Sepatutnya hang tu kena paksa diri bagi teriak juga. Relax. Sembahyang boleh korang hidup, relax. Relax. Habis mayang orang kata kami teriak, hang tak teriak, hampa banyak dosa. Relax. Sedangkan tawaran Allah Ta'ala buat dekat kita tuan-tuan, kalau kamu bangun semayang di tengah malam, apa tawaran yang Allah Ta'ala bagi? Offer Allah Ta'ala bagi, kita tak rebut. Giant Tesco buat offer, orang tu dia nalar ke penuh. Sampai nak cari parking pun payah. Pergi tengok malam raya, oh penuh troli tu 2. Hak satu troli tu bini duduk dalam, lelaki tolak pasal bini tak kat jalan dah, pusing cukup banyak. Sampai tingkat atas turun pula, lelaki duduk dalam, bini pula tolak, nak beli barang tu sampai tak nak jalan. Oi, dia pulun cari barang. Tu offer dunia. Offer akhirat Allah Ta'ala bagi offer kat kita, kita relax, dengar boleh lena ke relax. Hati kita ni problem tuan-tuan, hati kita problem. Sebab tu Imam Ghazali kata apa? Kamu nak tahu hati kamu ni bermasalah ataupun tidak,
bila kamu melakukan ibadat, kamu tak rasa lazat melakukan ibadat. Tu hati kita problem. Imam Ghazali kata, nak tahu ni hati kita ni masalah ataupun tidak, bila kita buat ibadat, dia tak rasa nikmat. Serupa dengan orang sakit. Orang sakit ni dia bukan nak rasa nikmat apa dah. Saya bagi tahu dah kat tuan-tuan bulan lepas ke, bulan sekali lagi. Tuan-tuan teringin nak naik satu kereta. Kita duduk naik kat chair. Kat chair tu menjalan macam ketam. Orang tak berani dekat. Exhaust tu keluar arang besar-besar tu. Gear pun dekat gear 2. Buh gear 3 lompat balik naik gear 2. Lalu satu kereta Porsche Cayenne. Kita pun duk kata, boleh naik kereta ni sedap lah. Kata tak ada jauh lah boleh naik Tantul Taman Jati tu jadi. Dia kata syok kereta ni. Takdir Allah satu hari kita belah apa tidur tepi jalan. Mana tokek Cina dia ni hati dia tergerak nak berit bawa kita naik atas kereta Porsche dia tu yang kita duk impikan nak naik selama ni, bawa pergi hospital. Tuan-tuan pula aksiden tu tangan patah 3, kaki patah 2. Orang bawa naik atas kereta Porsche Cayenne yang kita duk idamkan nak naik selama ni, rasa tak masa sakit tu naik kereta tu rasa nikmat lah. Hang naik Porsche ke, hang naik private jet ke, rasa macam naik kancil ya. Patah kaki sakit, Allah tak rasa nikmat. Ada orang naik, syok mana, kursi dah lemut, tokek tu tenang keluar, ni merapu dia kata, jalan nyeri lah. Nak rasa nikmat masa mana? Masa kita tak sakit. Tu baru rasa nikmat naik kereta. Nak rasa nikmat buat ibadat, kena rawat hati kita. Kalau hati kita tak rasa nikmat, hati kita parah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ketika mana mayat tu diletak pula, habis kapan diangkat mayat tu letak di atas tempat nak usung jenazah, nak usung mayat, ada lagi 3 suara yang suruh daripada langit. InsyaAllah kita akan sambung malam esok di Masjid Bakar Arang. Ada 3, 6, 9, 12 suara lagi tuan-tuan. 12 suara kita sambung malam esok pula. Nak tahu pakat-pakat pi malam esok. Saja cari hak panjang kita tak mau pergi habis hari ni. Nah, ada lagi 3 suara di mana kita dah letakkan di atas tempat mengusung mayat. 3 suara mai. Bila mana kita disemayang, 3 suara mai. Bila mana kita diangkat letak di tepi kubur, 3 suara mai. Ketika mana kita diletak dalam liang lahat, 3 suara pula yang akan sebut kepada kita. Apa dia akan sebut? InsyaAllah muqaddimah malam esok kita akan sambung di Masjid Bakar Arang. Wallahu a'lam. Buka kitab kita. Muka surat 152. Bahrul Madhi juzuk yang ke-18, muka surat 152. Betul ya? Yang ada kitab buka muka surat 152. Yang tak ada kitab buka telinga dua-dua. Baik. Masalah yang ke-73. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Kita masih membicarakan bab yang ke-37, bab ma jaa anna narakum hadhihi juz'un min 70 juz'an min nar jahannam. Kita masih bicarakan hadis yang Nabi SAW terang kepada kita, api yang ada atas dunia ni 1 juzuk daripada 70 juzuk api dalam neraka jahannam. Baik, muka surat 152. Betul ya no? Betul. Baik. Masalah 73. Api neraka itu hitam kelam, yang sangat hitam kelam jadi apinya dengan sebab lama sangat ia dinyalakan, dia dipersediakan menyeksa Allah akan yang derhaka. Hari ini Tok Syekh kita nak cerita dekat kita, api neraka jahannam ni dia cukup hitam, hitam belegam. Kenapa yang jadi hitam belegam? Tok Syekh kita sebut ni, Syekh Idris Al-Marbawi ni, orang Lubuk Merbau. Sebab tu kita hak orang utara ni baca kitab ni kita mudah faham. Pasal bahasa yang dia ada buat mai dalam kitab ni semua bahasa utara. Lecok-lecok, bahasa utara. Ngajak di KL, leput lecok-lecok lepas pening. Dia tulis lecur-lecur, depa tak apa nak faham. Saya kata lecur-lecur ni tak sedap. Dia kena bunyi lecok-lecok baru dia sedap.
Mereka tanya pula, Ustaz, lecok tu apa dia? Lecok tu adik-beradik cucuk. Pening lagi, cucuk tu apa dia, Ustaz? Dia nak kata macam bewak pun tak, kora pun tak. Tu cucuk. Pening tuan-tuan. Kita baca ni dia rasa senang pasal bahasa kita. Dan saya pula rasa syok duk sebut bahasa kita, dia kemah bunyi tu. Lecur, mana sedar? Dia mesti lecur. Kemah. Macam kafir. Kafir, tak sedar. Dia bunyi cakap kapet gitu kan. Dia kena sebut cakap dah kapiak. Baru kemah. Dia kena kapiak, dia begitu. Baik, Tok Syekh kita sebut tu nak cerita orang Lubuk Merabah. Tok Syekh kita kata, api neraka ni Allah Ta'ala nyalakan dia cukup lama. Cukup lama daripada dia ni berwarna merah dicipta dinyala 1000 tahun sampai dia menjadi warna hitam. Cukup lama dia dinyalakan oleh Allah. Untuk apa? Untuk Allah Ta'ala menyeksakan ahli-ahli dia, orang yang hidup di atas dunia dulu derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil tak adil Allah Ta'ala, tuan-tuan? Apa yang kita buat atas dunia ni ada balasan di sisi Allah di yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Apa yang kamu buat hidup di dunia, kalau kamu taat kepada Allah, syurga tempat kamu. Adil Allah. Orang tanya, Ustaz, pasal apa yang adanya syurga, adanya neraka? Kenapa kita diciptakan hidup di atas dunia, Ustaz? Pasal apa Allah Ta'ala tak boleh ke cipta kita terus duduk dalam syurga? Ada pula ustaz duk kata tu salah Nabi Adam lah tu. Kalau tak ikut cakap bini dia kata kita semua duduk dalam syurga. Jangan duk kata lagu tu. Setiap benda yang berlaku ada hikmah dia. Jangan duk cakap. Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah, letak atas muka bumi ni, ada hikmah dia. Jangan duk kata lebih kurang. Dagu tu cuba kunci bagi kejap sikit, jangan duk longgak sangat. Ada duk cakap lagu tu, senang tak kalau Nabi Adam tak makan bini dia tak asuk, senang. Tak. Ada hikmah dia. Sebab tu kita ikut dia, jangan duk soal banyak. Ni kita nak sambut hari raya, hari Jumaat. Aidul Adha. Kita panggil Raya Haji. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah sembelih anak dia Ismail. Ada dia duk cakap banyak. Nak sembelih siapa pula? Tak ada. Iblis BBC, hang tu dah lah tua, dah baru dapat anak. Dapat hang tu buat rajin nak sembelih pula. Dia kata, wahai iblis, oi, kalau Allah Ta'ala punya pasal arahan daripada Allah bukan takat anak, aku pun sanggup sembelih diri aku untuk jalan Allah. Nyawa aku sanggup korbankan untuk meningkat dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyawa aku pun aku sanggup jadikan galang gantinya. Ni tuan-tuan, orang-orang yang hebat. Tengok Nabi Muhammad, Allah Ta'ala suruh dia hijrah keluar daripada kota Mekah pergi Madinah. Ada tak Nabi cakap banyak, dan Ustaz nak jual kambing biar habis dulu? Tak ada. Keluar. Sayyidina Ali ambil ganti tempat Nabi. Malam tu Nabi keluar. Nak ikut sayangnya Nabi dekat kota Mekah, sayang. Ketika mana Nabi keluar pada waktu malam tu, yang tempat tidur Nabi digantikan oleh Sayyidina Ali. Nabi keluar genggam pasiak, Nabi baca waja'alna min baini aidihim saddan sampai habis. Pung, pelempak, lena habis popok tu. Boleh kat kita kat belah Sungai Tani apa doa tu nak penderas beras siap. Baik kat kastau waja'alna saddan. Duk apa dah malam tu. Waja'alna saddan. Kastau duk tengok, dia kata saddan dalam ni Malaysia, dia kata. Boleh kat kita beda nak pelari beras siap. Nabi keluar sampai dekat satu bukit. Naik Nabi atas bukit tu dengan Sayyidina Abu Bakar, pak mentua. Pak mentua Nabi ni tuan-tuan cukup sayang dekat Nabi. Kita tengok cerita bila mana duduk dua orang. Pak mentua dengan menantu duduk dalam gua. Menantu mengantuk, pak mentua kata meh tidur atas paha. Allah tuan-tuan. Pak mentua tuan-tuan dah tahu tu.
Cuba balik buat galak mak lagi. Abah nak tidur atas paha, dia sepak mampu kutanya nak bergalak Ni kata pak betul Nabi. Beza dengan pak betul kita tak seperti langsung. Naik atas bukit. Nabi tengok kota Mekah. Dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, tengok saja Nabi kota Mekah, air mata Nabi keluar. Masa tu Nabi kata apa? Wallahi innaki la ahabbu ardillahi ila Allah walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu. Nabi kata, demi Allah wahai kota Mekah, engkaulah bumi yang Allah Ta'ala cukup sayang. Kalaulah penduduk kamu tidak mengusir aku keluar daripada kamu wahai Mekah, demi Allah ma kharajtu, aku takkan keluar. Kalau nak ikut Nabi sayang kota Mekah, Nabi sayang. Sebab tu ada orang kata Nabi keluar daripada kota Mekah kerana di kota Mekah pada masa tu Nabi tak boleh semayang. Tak. Nabi keluar daripada kota Mekah kerana dua sebab, kata Imam Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf. Yang pertama, Nabi keluar kerana arahan daripada Allah. Yang kedua, Nabi keluar daripada kota Mekah pergi ke kota Madinah. Kenapa? Bukan sebab Nabi tak boleh semayang, bukan sebab Nabi tak boleh baca Quran, bukan sebab dengan Nabi tak boleh zikir. Kalau sekadar Nabi nak semayang, kota Mekah Nabi boleh semayang. Kalau sekadar Nabi nak berzikir, di Mekah Nabi boleh berzikir. Kalau sekadar Nabi nak baca Al-Quran, di Mekah Nabi boleh baca Quran. Tetapi pada masa itu di Mekah tidak membenarkan sebuah kerajaan Islam ditegakkan. Tu yang Nabi keluar. Nabi tak cakap banyak. Allah Ta'ala kata, ya Rasulullah Muhammad, Isra' dan Mi'raj. Jom. Dah tak Nabi kata, dan Zat nak buat pasport? Dah. Dan Zat, Allah, pak nakkan mau pas mati. Bini pula mati. Jangan duduk jalan lagi. Dah. Jom. Ni arahan Allah. Orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah, itulah korban, sembelih anak, anak pula bagus. Pak dia kata, ni abah tengoklah mimpi malam, Allah Ta'ala bagi arahan sembelih hang, apa pandangan hang? Anak dia kata, kalau itu arahan daripada Allah wahai ayah, laksanakan dia, insya Allah ayah akan mendapati saya tergolong dalam golongan orang-orang yang sabar. Cuba tanya anak kita hari ni, malam pak mimpi ada orang suruh sembelih hang, Allah Ta'ala suruh sembelih, apa pandangan hang? Tanya awak, malam pak kena pil kuda apa? Tu kita ni Ismail, tuan-tuan, munajat yang Nabi Allah Ibrahim mohon apa dia? Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan aku anak yang saleh. Mimpi semalam suruh bunuh, suruh sembelih. Mimpi para anbiya ni tuan-tuan adalah wahyu daripada Allah. Dia berbeza dengan mimpi kita. Mimpi kita merapu tengah tidur boleh mimpi lawan dengan Jet Li, tepih man tenang tentu bini lepas bawah. Tu mimpi kita. Sebab tu orang yang derhaka kepada Allah, ini dia yang Allah Ta'ala sediakan api yang berwarna hitam, sauda'u muzlimah. Itu yang Allah Ta'ala sediakan. Maka demikianlah selama-lamanya dinyalakan yang semacam itu, dan duduk isi neraka dalam hitam kelam. Demikianlah tersebut di dalam khabar seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, uqida 'ala an-nari 1000 sanatin hatta ihmarrat, ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, telah dinyalakan Allah Ta'ala atas api neraka Jahannam 1000 tahun. Mula-mula Allah Ta'ala menciptakan neraka,
Allah Ta'ala nyala siap-siap dah api dia dalam neraka tu. Daripada awal penciptaan, Allah Ta'ala nyalakan sampai 1000 tahun. Tiada padam apinya sehingga dia menjadi merah api itu. Hatta ahmarat. Mula-mula nyalakan api neraka sejak neraka diciptakan oleh Allah. Allah Ta'ala telah nyalakan api neraka selama 1000 tahun. Sampai api itu menjadi warna merah. Warna merah ni pun tak cukup lagi. Tak cukup panas. Kemudian dinyalakan Tuhan atasnya lagi 1000 tahun. Hatta biyaddat. Sampai dia menjadi warna putih. Mula-mula Allah Ta'ala nyala dah api neraka tu. Sejak penciptaan neraka tu Allah Ta'ala nyala selama 1000 tahun. Sampai api tu bertukar menjadi warna merah. Warna merah tak cukup panas. Tak cukup panas. Teruskan lagi nyalaan api itu selama 1000 tahun lagi. Hatta biyaddat. Sampai api itu jadi warna putih. Warna api putih kita atas dunia. Merah tu bukan bandingan tuan-tuan. Bukan bandingan. Tuan-tuan jangan duk set dalam mentaliti kita, dalam pemikiran kita. Warna merah macam api dapur pergi rumah kita. Tak maklum. Tak. Ingat balik tajuk dia kata apa tadi? Api dalam dunia 1 juzuk daripada 70 juzuk api dalam neraka. Kita beli lighter tu. Lighter gas tu. Tak pun tengok api warna putih. Tu bukan bandingan dia, bukan. Mula nyala selama 1000 tahun sampai merah. Terus lagi 1000 tahun sampai putih. Kemudian dinyalakan Tuhan atasnya lagi 1000 tahun. Sehingga jadi hitam ia. Maka iaitu hitam kelam keadaannya. Ingat 3 proses. Yang mula Allah Ta'ala ciptakan dia. Daripada mula-mula Allah Ta'ala nyalakan api itu, api neraka itu selama 1000 tahun. Sampai api neraka itu menjadi warna merah. Habis warna merah terus lagi selama 1000 tahun sampai jadi warna putih. Warna putih terus lagi 1000 tahun sampai jadi warna hitam. Hitam tu macam malam yang kelam. Kata Abu Isa, bermula hadis Abu Hurairah pada ini, iaitu yang lebih asah mauquf, dan tiada aku ketahui akan seorang ada merafa'kan ia, yakni menjadikan sebagai marfu' lain daripada Yahya bin Abi Bukhair daripada Syarik. Yang tu istilah ulumul hadis. Apa dia yang dikatakan asah mauquf? Apa yang dikatakan yang dikatakan marfu'? Yang tu kita buka dalam kitab-kitab ilmu hadis, dia akan bahaskan. InsyaAllah istilah tu saya akan bahaskan pada kuliah yang akan datang. Ni saya nak perhabis hadis yang bawah, saya kita berhenti. Yang dikatakan asah mauquf, yang dikatakan marfu', saya akan bahaskan pada kuliah yang akan datang. Kalau tak faham istilah tu, mengaji hadis dia tak faham. Dia tak faham. Hadis ni ada beberapa kategori. Yang kita duk baca ni, yang kita duk baca ni, macam dia kata Abu Isa At-Tirmidzi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Apa dia maksud hasan? Apa dia maksud sahih? Hasan sahih ni duduk kategori yang keberapa? Itu dia kena faham. Hari ini kita jumpa pula istilah mauquf. Kita jumpa pula marfu'. Apa dia yang mauquf? Apa dia yang marfu'? Yang tu kita akan bahas pada kuliah yang akan datang. Pasal masa kita dah time. Dah cukup dah sejam. Kita lajak lagi nak baca satu hadis lagi, kita berhenti tuan-tuan. Perut pun lapar pula begini. Dalam satu riwayat dalam At-Targhib wa Tarhib begini. An Anas radhiyallahu anhu qala tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah waquduha an-nas wal hijarah faqala uqida 'alayha 1000 'am hatta ihmarrat wa 1000 'am hatta biyaddat wa 1000 'am hatta swaddat fahiya sawda'u muzlimatun la yatfa'u lahabuha. Dalam hadis yang ni dia lebih kurang sama, tapi dia dalam edisi yang lain sikit. Baru ni ada orang pertikaian hadis, saya baca dalam satu blog. Yang golongan nak berpegang kepada Al-Quran, tak mau berpegang kepada hadis. Mereka kata hadis ni celaru. Antara hadis yang mereka bawa dalam blog tu, ni sekarang ni orang yang gelarkan gelaran anti hadis. Kalau dia bercakap, dia kata ustaz,
Yang kita duduk semayang sehari semalam 5 waktu ni ustaz, ada ayat Quran ke? Kita kata Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran macam ni, lepas tu hadis Nabi dia sebut ayat, dia kata tak mau. Saya nak tahu ayat Quran dia, saya tak mau dengar hadis-hadis, saya tak mau. Pasal apa? Dia kata hadis ni nampak tak sama. Dia kata bila kita baca hadis dia sebut lagu ni, bila baca hadis dia sebut lagu ni, bila baca hadis dia sebut lagu ni. Dia bawa dalam satu contoh dalam blog tu, dia kata ketika mana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mai tanya Nabi, ada seorang sahabat mai tanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Nabi sebut solat pada awal waktu. Mai seorang sahabat lagi pula, ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdal, yang lebih utama? Nabi kata jihad fi sabilillah. Dia kata yang mula kata solat pada awal waktu, amalan yang paling afdal. Mai pula dia kata jihad fi sabilillah. Mai hak ketiga pula dia tanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang lebih afdal? Nabi kata taat kepada kedua ibu bapa. Dia kata pening lagu tu. Ni kita kata, cuba buka tengok dalam kitab Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi sebut, kalau tak silap saya dalam kitab Al-Muhazzab, Imam Nawawi kata apa? Kenapa Nabi bercakap dalam 3 edisi? Kawan ni dia tanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Nabi kata solat di awal waktu. Pasal apa? Tengok kepada orang yang mai tanya. Dia ni mak ngampak dia jaga elok. Jihad ni pantang dengar orang nak perang, dia duduk depan. Tapi tang mayang last minit sedia. Hak tu dia lemah. Untuk hang, amalan yang paling afdal untuk hang semayang awal waktu. Mai pak lebih ni pula semayang ni, tak dan masuk waktu dia semayang lah. Punya rajin. Ada jenis tu baru duk ketuk ni, dia semayang saya dah. Lebih kurang buka puasa, duk pegang tu, tengok ya dia kata. Dengar tu Tutup bila 1, 2, 3 percubaan pembesar suara 1, 2, 3 sama dengan kawan tadi. Dia ni bak semayang ni tak dan masuk waktu semayang lah. Dengan mak ni Allah lembut lah, tapi dengar-dengar nak ajak pergi perang, cabut awal. Mau tengok serban dia besar pada orang, sebut kata perang, cabut awal. Lihat jenis golongan ketiga ni pula, perang duduk dalam buat satu, semayang awal waktu. Dengan mak pak ni dia tak peduli. Ada jenis tu, dia kira dia ya. Dia kira kuliah, dia kira pergi kelas pengajian, dia kira semayang, dia kira mak pak sebelah, bini anak sebelah, aku kira semayang. Ada jenis tu. Tu dalam 3 edisi. Sebab tu kita baca hadis ni tuan-tuan, kita kena belajar kenapa Nabi sebut macam ni Ada sebab. Ada sebab. Nabi dia bercakap wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang tu kena pegang. Nabi dia bercakap bukan main cakap sembrono saja. Nabi bercakap atas dasar wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi. Baik. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya telah dibaca oleh Rasulullah SAW akan ayat ini, ayat Al-Quran. Kira-kira maknanya begini: dan bermula kayu api neraka itu, iaitu manusia, dan batu-batunya berhala, dan batu-batu berhala. Kayu api neraka ni siapa dia? Yang pertama, manusia yang menderhaka kepada Allah. Kita yang buat maksiat ni tuan-tuan, kita ni telah menempah satu tiket dalam neraka untuk menjadi kayu api. Yang kedua, kawan kita yang akan jadi kayu api siapa dia? Yang kedua adalah batu-batu berhala. Maka sabda Nabi, dinyalakan Allah akan neraka itu 1000 tahun hingga naik merah apinya, dan dinyalakannya pula 1000 tahun hingga naik putih apinya, kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun hingga naik hitam apinya. Maka iaitu sekarang ada hitam kelam, tiada padam nyalanya itu. Nabi kata api neraka hari ini menyala
warna hitam, api neraka takkan padam walaupun dalam 1 second. Sebab tu tuan-tuan, kita baca ni kita kena ambil satu pengajaran bahawa kita macam mana pun kena daftarkan diri kita sebagai orang yang buat ibadat kepada Allah. Saya nak sebut kepada tuan-tuan akhir kata ni. Dalam kita nak buat ibadat kepada Allah ni tuan-tuan, kita kena ada sedikit pengorbanan. Kita nak semayang, kena ada pengorbanan. Pasal semayang ni, ibadat ni bukan senang kita nak buat. Bila sebut kata nak buat ibadat, dia banyak halangan yang kita akan timpuh. Nak pergi haji ni. Sebab tu kita tengok orang kampung dengan orang bandar. Kita ni gaji 5,000 sebulan. Kalau nak ikut simpan duit, setahun kita boleh pergi Mekah, tapi tak boleh nak pergi. Orang kampung tu buat bendang boleh pergi pasal apa? Halangan. Gaya duit elok, anak pula kahwin. Tak jadi ke Pak Long pergi haji tahun ni? Tak jadi ustaz. Oi, anak sulung nak kahwin. Duk tahun depan Pak Long macam mana tahun ni Pak Long? Tak jadilah, anak bongsu nak kahwin. Duk tahun sekali lagi macam mana tahun ni boleh ikut Pak Long? Tak adalah, saya pula nak kahwin. Duk tak dan sedia. Nak buat ibadat dia banyak halangan. Tapi kita memerlukan pengorbanan. Kita korbankan sedikit apa yang kita ada di dunia ni untuk jalan Allah. Insya-Allah akhir daripada pengorbanan tu kemanisan akan menimpa kita, akan kita temui. Kita tengok bagaimana bila Nabi Allah Ibrahim dan Ismail turut perintah Allah, korbankan anak. Akhir sekali apa dia yang Allah Ta'ala berikan? Anak tu digantikan dengan kibah daripada syurga. Digantikan anak dengan kibah syurga. Nabi Ibrahim semelih terpancut keluar darah. Dia duk kata darah anak dia dah. Tengok tuan-tuan, bukan darah anak dia, darah kibah yang digantikan dengan anak dia. Dia angkat kepala, dia tengok Jibril berada di depan. Jibril tengok Jibril kata apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim sambut, La ilaha illallah wallahu akbar. Bangun Nabi Ismail sambut, Allahu Akbar walillahil hamd. Lafaz kemenangan. Lafaz tu yang kita akan ucapkan pada hari raya dan hari raya Tasyrik. Sebab tu saya minta, bila kita sebut lafaz takbir raya, bagi semangat sikit tuan-tuan. Dalam dunia ni yang paling sedih takbir raya orang Melayu Malaysia. Oh sedih. Tak tahu dia sedih apa. Raya puasa kot dah sedih terlepas bah. Takbir berdua raya, Allahu Akbar, Allah, sedih terlepas bah. Saya pernah sekali tuan-tuan pergi ceramah kereta rosak. Bukan terlepas bah, kereta rosak atas highway, esok nak raya. Buka radio, duk tunggu pelah mai, dengar lagu Dendang Perantau meleleh air mata tuan-tuan. Piramli punya lagu. Kod hari raya puasa sedih, tak boleh balik kampung. Ni raya haji pun sedih. Tuan-tuan cuba tengok no. Tuan-tuan duduk di padang Arafah, tengok orang lain takbir macam mana. Tengok bendera Arab Saudi no, meremang bulu roma. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, meremang bulu roma. Semangat. Tengok pula bendera Bangladesh, meremang bulu ketiak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Semangat. Mai tengok bendera Malaysia duk pegang tu Pak Long. Orang singkiak darat. Allahu Akbar, Allah. Awak Pak Long sedih ingat cucu. Orang singkiak darat. Leceh tuan-tuan, leceh. Kita orang Melayu ni dah leceh. Saya masuk konti radio. Saya teringat masuk konti radio satu ketika dulu. Saya suruh DJ buka azan yang mereka duk pasang waktu mayang. Dengar azan Arab, memang dengar azan Melayu leceh terus. Dia bunyi macam mak rempit no. Tuan-tuan mungkin tak dengar dah satu azan tu, saya suruh dia 4 minit bang. Jangan duk pasang, saya kata ni tak kenal. Dia azan terus sungguh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Weh, pang lagi. Hilang weh. Kena ubah lah orang Melayu ni, kena ubah lah tuan-tuan. Kita kena berubah lah. Semangat tu tuan-tuan. Sebab tu dalam hidup buat sedikit pengorbanan, insya-Allah kemanisan akan menunggu di perhujung perjalanan kita ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Ta'ala akan nilai hasil pengorbanan yang kita buat sewaktu kita hidup di atas muka bumi Allah ini, insya-Allah. Tuan-tuan, cukup sekadar itu dulu pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Akhir kata, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap, terkasar bahasa, terlajak bicara. Dengan kita berjumpa lagi pada esok. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.